Baiklah, terima kasih kepada anda semua yang terus bersama dengan Selamat Pagi Malaysia. Jadi semalam telah pun diumumkan keputusan sijil pelajaran Malaysia 2021. Tahniah diucapkan kepada yang berjaya. Tahniah juga diucapkan kepada yang kurang berjaya. Anda mungkin tidak cemerlang dalam apa yang tercatat di slip keputusan peperiksaan, tetapi sebenarnya banyak potensi-potensi yang ada dalam diri anda, yang ada dalam diri adik-adik yang boleh digunakan untuk menjadi insan yang berjaya dalam dunia ini. Jadi untuk kita bercakap mengenai kurang cemerlang tidak bererti gagal dalam kehidupan. Saya sangat berbesar hati bersama dengan Dr. Azmawati Muhammad Noor, iaitu pensyarah kanan, kaunselor berdaftar, Jabatan Psikologi Pendidikan dan Kaunseling Fakulti Pendidikan Universiti Malaya melalui talian Google Meet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Doktor. Waalaikumsalam, Ridwan. Alhamdulillah, hari ini kita bersua sekali lagi untuk kita bercakap mengenai mungkin ramai di antara kita yang merasakan merendah diri apabila mendapat keputusan kurang cemerlang. Dari perbincangan pada hari ini, saya bahagikan kepada dua konteks. Pertama, dia berkaitan dengan keputusan SPM semalam, dan yang kedua, kita akan melihat konteks secara keseluruhan kehidupan kita. Jadi konteks pertama, Doktor, jadi keputusan SPM, adakah sebenarnya ia keputusan peperiksaan itu dari sudut psikologi dan juga dari sudut pendidikan, ia boleh mencerminkan keseluruhan potensi seseorang itu, Doktor? Okey, terima kasih Ridwan ya. Sebelum tu ucapan tahniah ya pada semua anak-anak yang telah pun berjaya menduduki peperiksaan SPM dan telah pun mendapat keputusan semalam, kerana anda semua sebenarnya telah membuktikan bahawa segala cabaran yang melanda pandemik COVID-19 daripada Delta ke Omicron, fasa peralihan endemik, atau banjir yang telah pun melanda dan pelbagai lagi. Sebenarnya anda semua hebat. Ini yang kita katakan daya bangkit atau resilient. So berbalik kepada soalan tadi, keputusan peperiksaan, adakah ia mencerminkan keseluruhan potensi? Jawapannya kita semua dah tahu ya Ridwan, iaitu tidak ataupun a big no. Sebenarnya ia hanyalah sebagai satu kayu ukur untuk melihat kepada potensi anak-anak itu ya. Dan sebelum tu izinkan saya untuk jelaskan apa itu sebenarnya maksud academic validation ataupun pengesahan akademik, yang mana secara takrifan ianya memberi pelajar rangsangan nilai diri dan juga jaminan yang mereka cari dalam kehidupan. Ramai pelajar mengatakan bahawa mereka bergantung kepada kecemerlangan akademik itu sendiri untuk menentukan bahawa itu yang mereka takrifkan bahawa saya telah berjaya dan inilah potensi diri saya. Bagi sebenarnya mereka ini sebenarnya mendapatkan peneguhan positif ya, yang sedikit sebanyak memberi mereka dorongan. Dorongan dari segi apa? Dorongan untuk terus belajar tanpa henti, mengerjakan tugasan. Sebenarnya pengesahan akademik ya Ridwan bagus secara teknikal, tetapi ia bukanlah perkara yang orang kata sesuatu yang buruk, kerana ia membantu seseorang itu mendapatkan aspirasi untuk diri sendiri dan masa depan. Walau bagaimanapun yang kita risaukan ya, sekiranya validasi akademik ini dijadikan sebagai kayu ukur, kita tak dapat keputusan cemerlang, habislah hidup ni, tak dapat diteruskan, dan ia adalah sesuatu yang tak bagus untuk diri, kerana ia boleh membuatkan kita sampai satu tahap yang kita letih. Bila kita dah letih, kita dah risau sangat tentang keputusan ni, dan ia akan memalapkan seterusnya potensi diri yang belum kita gilap. Macam butiran orang kata permata atau diamond. Kita kena gilap dulu kan. Bila dah gilap tu baru kita nampak cahaya dia. So ini sebenarnya secara tak langsung kalau kita terlalu memikirkan tentang cemerlangnya akademik, ia boleh menyebabkan rosak pada harga diri self-esteem kita. Okey, itu juga. Dan selain daripada itu juga, saya nak menerangkan sedikit tentang diri kita, potensi diri ini. Sebenarnya kalau kita lihat, ramai di antara anak-anak kita sendiri ni yang late bloomers. Bila kita kata apa itu late bloomers, istilah late bloomer ini mungkin merujuk kepada individu yang mengembangkan minat intelektual yang serius dalam usia 20-an atau 30-an, dan pada umur inilah baru mereka mula mendaftar di college, di universiti, dan di sinilah mereka sebenarnya menunjukkan prestasi yang lebih baik dan menyeluruh. Dan selain itu juga kita kena faham bahawa anak-anak kita ni sebenarnya mempunyai minat yang berbeza. Ya, sometimes they are good with their hands. Maksudnya lebih menyelah ke dalam bidang teknikal, vocational. So
Selain itu juga kita kena tahu bahawa sebenarnya ramai di dalam orang kata developed countries, orang yang bekerja kolor biru itu boleh mendapat pendapatan dan mencecah lebih tinggi daripada kolor putih yang bekerja di pejabat. Jadi jangan jadikan results atau keputusan SPM itu sebagai satu orang kata hindrance ataupun cabaran, halangan untuk lebih berjaya di masa hadapan. Cuma doktor, macam mana untuk seseorang itu ataupun anak-anak yang berumur 17 tahun untuk memahami potensi yang ada dalam diri mereka dan juga supaya mereka tidak salah pilih jurusan ke IPT ataupun bila nak sambung belajar. Dan juga, apakah peranan ibu bapa dalam soal ini? Kerana kebanyakan ibu bapa pada zaman sekarang cuba untuk memuaskan hati ibu bapa itu sendiri untuk mengarahkan anak supaya ambil jurusan itu, jurusan ini, tetapi ia bertentang dengan potensi anak-anak tersebut, doktor. Okey, soalan yang sangat baik. Sebenarnya kalau kita nak lihat kepada potensi diri, ramai dalam kalangan anak-anak kita sekarang bila semalam mungkin dah dapat results tu, kalau keputusan cemerlang, alhamdulillah, syukur, mereka bahagia, happy. Tetapi apa jadi sekiranya tidak cemerlang? So kita kena faham takrif cemerlang. Ada orang mereka cemerlang itu 11 A+, 10 A+. Ada yang cemerlang setakat apa yang mereka mampu, mereka okey dengan result itu. Jadi bila kita hendak mengenali potensi diri seseorang itu, saya melihat Kementerian Pendidikan telah pun menjalankan satu orang kata apa what you call that psychometric di mana daripada ujian minat ini, contohnya kalau kita dah buat kita banyak ujian minat yang telah dijalankan, kita melihat kepada RISET. Apa itu RISET? Melihat kepada kecenderungan anak-anak ini dalam bidang yang mereka minat. Contohnya kalau R, perkataan R itu berbalik kepada realistik. Realistik, apa itu realistik? Realistik tu mereka minat kepada, macam saya kata tadi, hands on. Investigatif pula mereka meneroka kepada alam analytical. Jadi dia membawa maksud yang berbeza. RIASEC itu memberi maksud yang berbeza. Jadi kecenderungan dan minat anak-anak ini sebenarnya, Ridwan, yang perlu kita teroka supaya potensi mereka ini dapat digilap. Macam saya kata tadi, diamond tadi. Bahayanya juga sekiranya anak-anak ini kan, kalau macam kita tanyalah anak-anak ni, minat apa sebenarnya? Jawapan mereka selalunya, entahlah, tak tahu. Saya ikut je lah kawan-kawan. Ataupun mungkin mereka kata, saya ikut je lah ayah, ibu ayah, apa decision, keputusan ayah dan ibu, kita follow je. Jadi boleh sahaja sebenarnya kita merujuk kepada guru bimbingan dan kaunseling atau bawa mereka kepada di luar sana nanti akan ada banyak career fairs untuk mereka lebih faham tentang potensi diri dan kerjaya yang boleh diteroka. Banyak sebenarnya, Ridwan, kerjaya-kerjaya di luar sana yang kita sendiri tak faham. Contohnya pada zaman dahulu tak wujud perkataan YouTuber, tapi sekarang dah ada. So sebenarnya ini perlu kita lihat. Dan soalan Ridwan tadi seterusnya ialah bagaimana sekiranya setiap potensi anak-anak ini bukan hanya bersandar kepada minat mereka ataupun kepala mereka, tetapi kepada kemahuan ibu bapa itu sendiri. So izinkan saya terangkan sedikit. Tekanan yang semakin biasa yang dihadapi oleh remaja dan orang dewasa tatkala ini adalah hasil daripada piawaian dan jangkaan masyarakat. Terutamanya bila kita lihat jangkaan untuk pelajar meneruskan pengajian tinggi itu sangat tinggi. Semua mereka ni lepas SPM, kita dah fikir mesti masuk universiti. Sebenarnya walaupun masyarakat tu sendiri memainkan peranan yang paling besar dalam fenomena ini, saya berpendapat bahawa ibu bapa itu juga perlu memainkan peranan yang lebih besar. Generasi ibu bapa yang lalu cenderung mengharapkan anak-anak mereka ini berjaya di sekolah. Tetapi mereka kurang dari aspek keterlibatan. Yang ini generasi yang lama. Kemudian bila dunia dah memasuki fasa pergerakan hippie, kalau Ridwan pernah terbaca, pendapat umum ibu bapa beralih pula kepada anak-anak tu yang penting mereka bahagia. Dan seterusnya ada lagi rombakan trend semasa bila kita lihat helicopter parenting atau ibu bapa yang terlalu mengawal pergerakan anak-anak ini. Dan yang terkini ialah orang kata bulldozer. Ataupun ibu bapa jentolak yang mereka, jentolak ni ibarat jentolak yang kita tahu kan, mereka akan hapuskan sebarang dan setiap halangan dalam laluan anak-anak mereka untuk menuju kejayaan tanpa
Tanpa apa? Bila mereka ini terlalu melampau dalam menekankan tentang prestasi akademik anak-anak, mereka secara tak langsung telah tidak memberikan anak-anak ini peluang untuk melihat kepada bagaimana mereka boleh teroka minat, bagaimana mereka boleh melihat tentang potensi diri mereka. Dan bukan itu sahaja ya, mereka ibu bapa jentola ini, mereka lebih pentingkan tentang aspek perlu banggakan diri ibu bapa, perlu ikut apa yang mereka cakap. Dan sebenarnya bila kita lihat ya, ibu bapa ini peranan dia boleh ditekankan melalui konsep keibubapaan itu sendiri, gaya ibu bapa yang berkesan dan efektif parenting. Konsep ini sebenarnya mencorakkan perwatakan anak-anak kita itu sendiri ya. Kita tahu ya Ridwan, setiap anak itu berbeza. Setiap anak itu mempunyai personality masing-masing. Dan ini sebenarnya kita kena, ini yang kita kata tadi, kena beri peluang dan kebebasan kepada mereka untuk meneroka. Dan mereka dengan adanya penerokaan yang mereka laksanakan ini, mereka boleh menjadi lebih baik dalam kehidupan, boleh mendedahkan diri mereka untuk menghadapi sebarang pencabaran tanpa input dari ibu bapa. Kita tak kata input tu tidak baik. Sebenarnya bagus untuk membantu daripada segi melihat kepada bagaimana kita hendak bantu anak-anak itu sendiri, because kita kena guide, kita kena bimbing. Tetapi mereka perlu juga diberi peluang untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Ya Ridwan? Okey, mungkin itu sahaja masa yang kita ada, doktor, untuk kita melihat sebenarnya potensi yang ada pada anak-anak itu sebenarnya tidak hanya ditafsirkan melalui slip keputusan SPM semata-mata, tetapi harus untuk kita meneroka apakah potensi yang boleh untuk membentuk dia menjadi seorang manusia yang terutamanya berguna kepada ibu bapa, keluarga, masyarakat dan kepada negara kita. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada Dr. Azmawati Muhammad Noor, Pensyarah Kanan, Kaunselor Berdaftar, Jabatan Psikologi Pendidikan dan Kaunseling, Fakulti Pendidikan Universiti Malaya, kerana sudi bersama-sama dengan kita untuk bercakap mengenai kurang cemerlang tidak bererti gagal dalam kehidupan. Baiklah, kita berehat seketika, kita kembali selepas ini sehingga pukul 11. Banyak lagi perkongsian akan kami kongsikan kepada anda dalam Selamat Pagi Malaysia.